Selain itu, peranan dan status bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar pendidikan terutamanya di institusi swasta telah mengalami perubahan dan penambahbaikan apabila Parlimen telah bersetuju untuk meluluskan Akta Pendidikan 1996 yang seperti yang kita tahu yang setengah institusi pengajian tinggi tidak menggunakan bahasa Melayu sebagai medium sebagai medium. Oleh itu institusi pengajian ini diberi pengecualian dengan menyelitkan bahasa Melayu dalam pembelajaran mereka. Okey. Dan yang kedua, peranan bahasa Melayu. Alat perpaduan. Alat perpaduan yang seperti yang kita faham, seperti saya faham ialah bahasa Melayu sebagai bahasa komunikasi untuk antara kaum-kaum di Malaysia seperti kaum Melayu, kaum India, kaum Cina, kaum Kadazan, kaum Iban dan sebagainya. Dengan adanya bahasa Melayu, kita dapat berkomunikasi dengan lebih senang. Saya Afiqah Nuraini, saya akan membentangkan peranan bahasa Melayu yang ketiga dan yang keempat. Yang ketiga adalah bahasa ilmu. Bahasa Melayu telah digunakan sebagai bahasa ilmu sejak zaman Kesultanan Melayu Melaka dan selepas kemerdekaan, bahasa Melayu telah diisytiharkan sebagai bahasa kebangsaan dan sebagai bahasa yang dituturkan oleh orang yang cerdik pandai. Bahasa Melayu juga digunakan sebagai bahasa pengantar di sekolah-sekolah. Yang keempat, bahasa komunikasi. Seperti mana yang kita tahu, bahasa Melayu telah digunakan sebagai alat perhubungan bagi manusia kerana sesama kita memahami apa yang dituturkan. Rakyat disatukan dengan bahasa komunikasi yang dapat dipahami semua. Sama ada orang Melayu sendiri, orang India ataupun orang Cina yang merupakan tiga kaum utama di Malaysia. Bahasa komunikasi yang seperti ini amat penting untuk mempertingkatkan hubungan dan menambahkan kualiti komunikasi antara kaum. Saya Joanna Bunga Noah dan akan membincangkan kepentingan bahasa Melayu dalam sistem pendidikan kebangsaan. Bahasa Melayu penting dalam sistem pendidikan bagi menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantarnya. Dan sekolah-sekolah dapat menggunakan bahasa Melayu dan menyatukan kaum-kaum di Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekiranya saya akan menerangkan tentang kepentingan bahasa Melayu. Bahasa Melayu telah dikenali sebagai bahasa lingua franca di mana bahasa Melayu ini telah digunakan di rantau Melayu dan juga Indonesia. Seterusnya, sekiranya kita rujuk di dalam kitab sejarah Melayu, kita akan mendapati bahawa para pedagang pada zaman dahulu berusaha untuk menguasai bahasa Melayu bagi memudahkan mereka menjalankan aktiviti perdagangan mereka. Dan seterusnya, sekiranya kita lihat daripada penelitian dan juga kajian yang terperinci, bahasa Melayu telah diterima sebagai bahasa lingua franca sejak abad ke-15 lagi. Di sini kita dapat menyatakan bahawa bahasa Melayu telah digunakan secara meluas bagi meluaskan dalam bidang perdagangan dan juga hubungan diplomatik serantau. Seterusnya, sekiranya tiada bahasa Melayu, maka tiadalah sistem komunikasi di rantau pada zaman dahulu di antara pedagang dan juga masyarakat Melayu. Dokumen-dokumen berkenaan undang-undang juga pada zaman dahulu juga menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa Melayu dan ditulis juga menggunakan tulisan Jawi bagi tujuan perdagangan dan juga hubungan diplomatik. Adalah kepentingan bahasa Melayu sebagai simbol permufakatan antara etnik. Di Malaysia, kita terdiri daripada tiga bangsa yang berbeza iaitu Melayu, Cina dan India. Dan pada ketika dahulu, pelbagai kaum pemimpin dari pelbagai kaum di negara ini telah mempersetujui bahawa bahasa Melayu akan dijadikan bahasa kebangsaan bagi Persekutuan Malaysia yang telah mencapai kemerdekaan pada tahun 1957. Jadi, permufakatan antara etnik ini dapat dirangkam dalam bentuk dokumen tertinggi dan luhur iaitu Perlembagaan Negara seperti yang termaktub dalam Perkara 152 Para 1 sebagai bahasa bagi Persekutuan Tanah Melayu ataupun Malaysia yang merdeka.